Okay, so sesi ni kita record lah. Okay. Dan santai je dulu sebagai satu briefing lah orang katakan. So dalam grup kita dalam WhatsApp tu ada lebih dalam 14 orang ke 15 macam itulah, belas-belas ya. Dan daripada situ saya perasan maybe ada 5 macam tu yang saya punya, yang bukan saya punya klien lah. Okay. Jadi yang tu kita cerita nantilah. Tapi salah satu requirement yang awal, requirement yang mesti nak kena fit lah, okay, nak kena match dengan syarat nak join sesi guided trading ni kan, okay, ialah kena ada akaun CDS dengan saya lah. Jadi tujuan utamanya supaya saya boleh monitor akaun korang, dan juga saya boleh, orang kata, saya boleh bantu dari segi kalau tak sempat nak execute trade ke apa kan, at least saya ada untuk tolong executekan trade untuk korang, sama ada buy ataupun sell. Okay. Jadi itu yang paling utama lah. Dan yang kedua ialah modal sebanyak 30,000. Jadi jangan risau ya. Untuk yang awal-awal ni, untuk kita permulaan ataupun fasa yang kita nak mula trading ni, kita tak akan guna semua. Okay, saya cuma nak pastikan korang ada modal tu supaya bila tiba masanya boleh trade dengan full, boleh trade secara penuh lah. Okay, full, bukan full margin, tapi boleh trade sepenuhnya dengan committed, dan masa tu kita akan tengok hasil kita punya trading. Okay. Jadi itu yang nombor 2 lah. Yang pertama sekali, akaun CDS kena ada dengan saya supaya untuk monitoring. Dan yang kedua ialah untuk modal 30,000. Okay. Dan macam saya jelaskan tadi, 30,000 tu kita tak guna semua. Okay. Yang dari segi expectation pula, apa yang korang boleh expect daripada kita punya program ni, tujuan utama untuk saya buat benda ni sebenarnya nak buktikan actually kita masih boleh trade dekat bursa. Tak ada masalah pun sebenarnya. Cuma yang penting sekali ialah strategi ataupun teknik. Strategi bukan teknik sangatlah, tapi strategi lah. Maknanya kita fokus kepada strategi short term dan swing. Swing ni pula bukan bermaksud kita swing sampai 30-40% profit. Tak. Kita swing ni maknanya kita combine antara short term trading tu, kita panggil momentum lah. Okay, kita fokus kepada ada satu signal yang awal untuk confirm. Okay, satu signal yang bullish, lepas tu maybe kita masuk yang tu, sama ada kita masuk sikit ke masuk banyak ke. Lepas pada tu kita tunggu 2-3 hari, yang macam strategi saya selalu buat lah, 2-3 hari, dan sepatutnya kita expect dia akan continue naik, maybe sebanyak 5 ke 10% untuk stocks tu. Okay. So itu strategi yang kita akan guna lah. Kita akan guna strategi yang macam short term. Sorry saya kena mute apa ni. Tapi anytime siapa yang nak tanya soalan, korang boleh unmute sajalah. Sepatutnya tak ada masalah nak unmute mikrofon untuk tanya soalan. Baik. Yang tu kita kira pasal strategi. Jadi sebenarnya actually boleh kita trade dengan buat duit kat bursa. Cuma kita kena ada strategi yang betul, dan yang kedua ialah risk management. Risk management ni kita kena ada risk management yang tepat lah. Jadi dengan modal 30,000 minimum tu, saya jangkakan kita sepatutnya boleh dapat probably dalam 5%, tapi yang utamanya bukan dengan satu stok lah. Okay. So kita boleh target average lebih kurang dalam 5% macam tu lah. Kadang-kadang kalau ada rezeki kita dapat lebih. Kalau tak ada rezeki, at least kita cuba untuk tak rugi. Alright. Okay. So yang tu yang expectation lah. Okay. Saya takkan garanti apa-apa. Saya tak boleh pun nak garanti sebab kalau korang tahu kan pasal trading, pasal bisnes, pasal apa benda venture yang kita buat sekalipun, dia takkan ada satu garanti lah. Tapi apa yang saya nak bagi tahu, kita ada satu sistem yang at least kita boleh cuba untuk dapatkan profit dalam trade. Jadi kalau kita pakai modal kecil kan, pakai modal yang kecil, 1,000, 2,000, 5,000, bukan kita tak boleh tahu nak profit dalam market. Boleh sebenarnya. Tapi dengan modal kecil ni, kita punya cost untuk break even tu jadi tinggi. Jadi
bila cost untuk break even tu tinggi, kita stocks yang kita trade ni nak kena naik banyak dulu baru break even. Lepas tu dia naik lebih lagi baru kita punya profit. Jadi dia punya kekurangan dia dekat situ lah. Okay, kita takut nanti kawan-kawan kita dah take profit, lepas tu kita baru nak break even. Dia kekurangan dia tak shock kat situ lah. Jadi at least untuk trade yang profitable, kita target minimum kena start dengan 100 lot. Okay, tak kira harga berapa, tapi minimum kita nak start dengan 100 lot. Okay, saya tak paksa korang beli modal 30,000 beli semua, tak. Ini adalah guided trading, maknanya kita discuss apa yang saya boleh buat, saya boleh contribute kat korang ni. Kita boleh discuss a list of stocks dan kita analyse sama-sama dan kita tengok yang mana yang okey dan kita ambil stocks tu. Okay, dan saya punya tujuan sebenarnya bukan nak pastikan korang buat copy trading ke follow saya ke tak, sebab kita tak akan discuss apa beli stok apa, tapi kita akan tengok macam mana kita punya penerimaan pasal kita punya decision. Okay, jadi banyak benda jugalah nak kena consider kan. Jadi saya takkan bagi tahu korang kena beli stok ni sekian, tak. Kita akan guna screener, siapa yang tak biasa lagi, kita akan gunakan screener pre-closing. Okay, supaya tak ada timbul isu kita bagi stok yang macam ada ni kena kriteria, dia tak kena kriteria kan. Jadi saya nak fokus kepada screener tu. Screener tu actually kalau saya punya klien semua korang akan dapat free saja. Okay, tak perlu bayar pun. Kita akan fokus kepada screener tu dan kita evaluate daripada screener tu yang mana yang okey. Lepas tu yang bahagian kedua lah, kalau nak consider bahagian kedua, kita boleh discuss juga stocks selain daripada tu. Tapi itu kira topik di luar ni lah, luar topik lah. Kalau ada masa kita akan boleh discuss, kita buat analisis dan sebagainya. Okay, so decision sebenarnya untuk beli berapa saya tak kisah sangat. Okay, tapi saya nak bagi tahu mula-mula sekali kita akan fokus kepada bila kita nak beli tu untuk kita bina habit. Okay, jadi program ni dia akan berterusan lah. Percuma je sebenarnya untuk orang yang ada modal ni. Percuma dah ada akaun dengan saya lah. Okay, percuma. Yang pastikan korang kena execute the trade tu untuk nak make sure kita boleh bina habit. Sebab kita boleh belajar teori. Kita boleh belajar masuk kelas itu sini semua kan. Tapi kalau kita tak buat, probably kita takkan kita takkan rasa dia punya pengalaman. Okay, sebab untuk trading ni dia skill dan kita kena buat. Dia tak ada cara lain lah. Kita tak boleh nak download data ke apa ke, buat robot ke. Belum tiba masanya lagi. Okay, sekarang ni kita nak kena practice, kita nak kena latih diri kita sebenarnya. Bila kita ni dah establish habit, kita dah bagus, kita dah okay, kita dah stabil mental kita, rugi 3,000 ke 5,000 ke, kita boleh pejam mata, cut loss dan kita go on to the next stocks. Itu yang sebenarnya kita nak kena bina. Tapi jadi cara dia ialah dengan kita trade dengan stok ataupun kuantiti yang kecil dulu. So saya tak kisah actually lagi bagus kalau korang boleh trade at least satu lot saja. Sebab dengan satu lot tu, of course position tu takkan profit walaupun dia tengah untung. Tapi kat situ kita akan bina habit, beli, lepas tu bila sampai target jual. Beli sampai target jual. Beli sampai target jual. Ataupun beli kena cut loss, kita cut loss. Okay, itu paling penting sekali tau. Kita bina habit. Lepas kita dah dapat habit tu, barulah kita boleh increasekan kita punya lot size. Jadi saya perlukan setiap orang nanti, siapa yang dipilih lah untuk join sesi ni, mesti kena hantar personally lah, hantar saya report dekat saya ke, ataupun basically saya akan expect report lah. Ada satu format standard yang saya akan berikan dan saya expect semua orang akan hantar report lah. Basically bukan nak kena type apa ke, lukis saja ataupun masukkan dalam report format tu, korang beli apa dan jual berapa, beli apa kat harga berapa, jual berapa macam tu. Okay, sebab saya kadang-kadang nak tengok order trade masing-masing ni agak susah juga sebenarnya. Okay, sebab saya punya klien pun ada 1,000 lebih, so nak kena sorting seorang-seorang agak susah lah. Okay, kalau saya nak verify nanti korang beli berapa, harga berapa, itu baru saya akan tengok lah. Okay, tapi saya rasa saya tak perlu secara detailnya, itulah cuma expect kita semua telus dan kita buat seperti yang dirancangkan. Okay, sebab tujuan kita sebenarnya untuk belajar. Okay, kalau belajar gitu saja tanpa praktikal, kita tak cukup lagi. Dia punya how tu lah, untuk kita jadi pandai ni kita nak kena buat. Okay,
So once kita dah establish nanti tu, kita dah bina kita punya habit, kita dah rasa sesuai benda semua tu, barulah kita boleh beli start dengan 10 ataupun 100 slot. 100 slot tu lebih baik sebab bila kita beli 100 slot ni kan, 1 sen, dengan kenaikan 1 sen kita dah mula untung RM100. Ini gross lah, belum tolak commission lagi. Tapi kalau dalam RM100 punya profit tu, usually dalam 30 ke RM50 dia punya fee. Depends pada kuantiti harga stok yang orang beli lah. Okay. So RM100 tu satu bit tu sorry, 1 sen bersamaan dengan 2 bit lah roughly kita akan trade. Majority counter bawah pada RM1. Okay. Dan kita apa yang kita takkan buat ialah trade stocks penny dan juga kita takkan buat intraday. Benda ni penting saya nak kena tegaskan lah sebab kita takkan. Kalau sebab saya tahu majority yang join hari ni adalah untuk part time. Trade dari segi part time dan saya akan bantulah at least korang monitor. Kalau saya tahu stocks yang ni, sekian ni yang kita ada dalam list kita dan saya expect adalah some of us position dalam tu dan saya akan monitor. Kalau dia jadi apa-apa ke apa, saya akan cuba highlight kat dalam group nantilah. Okay. So apa lagi saya nak cerita? Ada soalan tak sekat ni? Silakan. Kalau ada soalan, unmute mikrofon dan terus tanya je. Rugi ni tak tanya soalan ni. Target bila nak start, Cik Kam? Okay, saya cadang paling awal dalam minggu depan. Awal bulan Oktober. So, kelas kita akan bermula secara belajar dululah. Kita takkan terus trade. Sebab nak bagi masa ada setengah orang nak buka account dulu kan. So, akan bagi masa. Dia lepas settle account tu, actual trade kita tu, saya akan ajar teori dulu lah. So, actual trade kita tu maybe kita akan start minggu kedua ataupun seterusnya. Baik. InsyaAllah cadangnya setelah. So, kita akan fokus pada teori dulu, apa yang kita nak kena belajar, apa yang kita nak tengok. Maybe kita akan ada kelas start minggu depan lah. Start minggu depan kita akan ada sesi 15 minit ataupun 30 minit pagi dan juga sesi sebelah petang tu. Saya expect semua orang boleh join lah sebab ada serta-serta sharing saya akan bagi. Dan selebihnya tu, selain daripada sesi petang tu, saya akan ajar, saya tak tahulah, maybe pilih satu hari, sekali seminggu ke ataupun saya akan buat video pendek untuk ceritakan apa benda teori, benda yang kita perlu tahulah sebelum kita start actually trade tu. Sebab teknik benda semua ni, benda senang tau. Benda yang tak complicated. Sebab analisis ni kita akan buat sama-sama. So kita boleh belajar pada masa tu. Tapi yang susahnya sebenarnya ialah kita nak handle kita punya trade. Sebab tu penting untuk kita buat trade tu sebenarnya supaya kita boleh lalui benda tu. Kita boleh rasa dan kita boleh dapat pengalaman daripada situ. Yang benda yang susah nak ajar ialah dia punya pengalaman lah. Yang tu tak susah nak ajar. Ada soalan lagi? Cik Kam, lagi satu, boleh bagi tahu tak apa apps ke sistem yang kita nak kena ada sebelum start kelas? Okay. So, tools yang kita akan guna, kita akan fokus kepada yang paling utama sekali ialah platform web M+. Itu tools yang paling utama. Lepas tu tools yang kedua, yang percuma saja kita pakai TradingView. Kita pakai Pickstock untuk study pasal fundamental dan financial company. Itu pun stocks yang free. Dan kita kalau ada nak guna KLC screener, boleh guna KLC screener. Nak cari fundamental. Dan kita akan ada last kali tools yang probably yang kita paling akan guna ialah screener, BTST ataupun screener pre-closing. Semua ni untuk saya punya klien semua memang dah dapat free lah. TradingView semua tu tak ada free, tapi dia memang dah free version. Kita pakai free version saja, tak perlu commit dengan apa-apa subscription. So saya nampak buat masa ni itu je lah. Itu pun yang saya guna pun. Okay. TradingView tak perlu ambil yang live data. Sebab apa? Sebab saya wajibkan semua kena ada trading platform. Okay, saya tahu kadang semua orang tak boleh nak evaluate tak ada masa nak tengok trading platform kan. Tapi trading platform tu penting untuk kita buat analisis yang detail. Jadi kadang-kadang kalau saya panggil meeting katalah discussion pukul 4 ke apa kan, mesti probably kadang ada benda yang penting untuk kita tengok masa live.
Jadi yang tu susah sikit tu, saya nak plan, sebab decision untuk buat trade sebenarnya kena decide live masa benda tu tengah berlaku. Jadi kita akan nampak semua benda apa yang information masa tu, ada berapa orang trade, berapa value, berapa ni, berapa dia punya buy rate dan sebagainya, itu detail dari segi SOP dia. Lepas tu kena tengok pula yang benda yang kita boleh tengok kemudian, macam contohnya management company, financial dia, siapa shareholder, siapa beli, siapa jual, semua tu kan. Itu kita boleh tengok nanti, tapi yang penting sekali kita nak tengok trade pada masa tu, apa yang tengah berlaku pada masa tu. Sebab kadang-kadang pukul 10 pagi saya share trading idea, volume kecil, ciput je, volume besar ni. Petang tu volume dah besar ni. So bila kita study balik malam ataupun petang kita tengok volume dah besar. Kita tengok volume dah besar ni dah. Tapi tak ada apa-apa, kita tak belajar apa-apa pun. Kita tengok macam, oh ini dia punya trigger. Tapi sebenarnya trigger dia bukan petang tu, trigger dia pagi lagi sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang saya akan minta ataupun saya akan buat recording lah kot, apa yang trigger hari tu, apa yang saya rasa okey. Lepas tu probably saya akan share jugalah, dan kita akan fokus pada grup Telegram lah sebenarnya, sebab maybe saya akan share beberapa video secara live. Alright. Okay, So Cikgu, thanks. tapi jawapan dia situ lah. Kita cuba guna untuk tools, guna tools yang percuma. Tak perlu. Jadi real time data tu kita akan dapat daripada kita punya trading platform. Sama ada pakai apps ataupun web lah. Okay. Boleh saya tahu tak, ada siapa-siapa yang kategori full time trader ataupun memang ada masa banyak untuk trade? Ada tak? Yang tak bekerja ke ataupun kerja, ada buat bisnes tapi ada banyak masa boleh monitor market? Ada tak? Saya boleh tuangkan. Oh, siapa? Amir? Okay. Ada lagi tak? Siapa lagi yang ada masa untuk monitor market? Yang lain? Buat masa ni part time dulu, Cikgu. Tak. Saya tahu memang plannya ialah untuk part time. Tapi saya nak tahu siapa yang ada masa untuk monitor market. Sebab masa tu agak precious juga, masa live market tu. Jadi kalau tak ada ataupun kalau kuantiti grup kecil ke yang then saya akan buat recording kot. Masa live tu yang critical sebenarnya, dia punya situasi yang tengah berlaku tu kan, pagi, siang, malam, pagi dan petang tu lah. Biasa saya trade pun time pagi, lepas tu tengah hari relax jap, pukul 3 baru tengok balik market. Biasanya situ, sebab time di jalan generally lah pukul 9 sampai pukul 11, pukul 3 sampai pukul 5. So time-time pada tu, lain pada tu biasanya saya tak fokus sangat lah. Okay, tak apa. So kalau tak ramai, then maybe kita boleh consider untuk saya record je lah certain trigger. Tapi nak kena, benda tu saya nak kena ajar dulu lah apa benda yang nak tengok. Ini kalau benda macam ni apa maksud dia, ataupun ni apa analisis dia. Kalau berlaku situasi macam ni, macam mana dia punya analisis dia. Lepas tu probably saya akan fikir, saya just record je lah. Kalau ada analisis tu saya just share. Lah, siapa yang tak boleh tengok live tu mungkin kurang feel dia lah. Okay. Tapi tak apa, kita fokus pada swing trade dan tak tengok market sangat. Okay, tengok sebelah pagi dan petang saja. Okay, setakat ni semua boleh commit ya. Short meeting pukul 10 dan pukul 4 lah kot. Pukul 4 atau 4.30, sebab time pukul 4 tu agak kritikal juga tu. Biasa market yang golden hour lah bagi saya pukul 3 sampai pukul 4.30. Okay. So time tu kadang ada stocks yang trigger. Kalau korang pasal lah, pukul 3 tu ataupun paling awal lah, 2.30 tu ada je kaunter akan mula jalan. Dia akan jalan sampai pukul 4.30. Lepas tu kita buat trade BTST kita tu, kita cari stocks yang paling strong untuk kita re-entry lah kalau masuk, ataupun kita kalau belum masuk lagi kita boleh masuk. Kalau dah masuk kita cuba untuk hold sampai besok. Itu je lah. Lepas tu kalau besok tu stronger, kita boleh hold, ataupun besok tu dia just sideways kan. Then kita boleh tunggu dulu 1, 2, kadang-kadang hari ketiga, hari keempat tu dia sambung jalan. Benda ni memang tipikal lah. Korang boleh tengok video saya yang mana. Video saya yang pasal BTST. Video Telepon Bursa yang pasal BTST ataupun pre-closing screener.
Kau tengok video tu dan insyaAllah benda sama je dah bertahun lah. Cuma dulu T4. Sekarang probably T2 dia pendek sikit punya telefon. Okay, ni ada soalan lagi. Okay, time kerja insyaAllah cuba attend juga. At least Cik Yasir, untuk Cik Yasir ni soalan ni beritahu meeting pukul 10 tu dah petang kan. Kalau boleh attend lah, sebab kadang-kadang kita tak tahu kan, kadang ada benda yang terlintas yang besar, yang best, saya boleh tunjuk kat korang. Kalau tak dapat then at least mendengar pun tak apa. Cik Yasir kerja macam mana? Ni soalan daripada Azin Azilia. Trading plan kena share seminggu sekali ke macam mana? Trading plan tu saya akan bagi guide dia punya bentuk dia macam mana nak analyze, macam mana kita nak nak formulate buy kat mana, sell kat mana. Buy dengan sell lah. Sell tu dia ada 2 point. Yang pertama sell dekat profit dan yang kedua sell dekat loss, which is kat loss. Oh, Cik Asyik kerja kilang. Kilang ni maknanya ni kilang yang office ke ataupun kilang yang manufacturing punya line? Okey, Cik Dan ni kerja bank. Okey. Patutnya ada sikit masa lah unless kalau kerja teller lah. Kalau kerja kat depan tu memang tak ada masa nak tengok handphone. Saya faham lah. Okey. Dia bukan syarat penting sebenarnya, tapi itulah, kalau kita nak serius benda ni kan, kita kena buat lah, requirement dah ada. Sebab 7 hari ni tak ada siapa bayar 1 sen pun dekat saya ni sebenarnya. Okey, jadi sesi ni memang saya buat cuma untuk orang lah, untuk saya punya clients kan. Okey. Dengan harapan korang dapat belajar sesuatu dan perbaikilah trading tu. Bukan saya nak garanti benda ni boleh jadi profit dan sebagainya. Tak sebab tu rezeki, atas rezeki jugalah masing-masing kan. Saya pun kadang-kadang ada trade yang rugi. Tapi yang pentingnya kita nak net profit. Bukan saya nak garanti tiap-tiap trade tu jadi tak Saya kadang-kadang saya buat 10 trade tu 3, kadang 4 yang tak jadi kan. So bila 3, 4 tak jadi tu agak teruk jugalah. Tapi itu number of trades yang tak jadi. Kadang-kadang bila kita itu number of trades maknanya success rate dia, kalau 4 tu yang gagal, success rate dia 60%. Ini kita congak-congak je lah Tapi kalau satu tu kita menang 2 setiap kali dan yang loss tu kita rugi 1 saja, kita cut loss 1 tapi gain tu maknanya risk reward dia 1, risiko kita gain dapat 2, 1 to 2 kan. So dengan kita profit yang 6 tu, kita dah dapat 6 kali 2, 12. Rugi kita rugi 4, 4 kali 1, 4. So maknanya kita dapat 12 bits compare dengan kita rugi 4 bits. Walaupun success rate dia rendah. Even success rate 50% sekalipun, asalkan kita boleh dapat gain, kita punya strategi tu, risk reward tu lebih tinggi kan. Itu je yang penting sebenarnya. Tapi kalau risk reward kita tinggi sangat dan success rate kita rendah, dia akan demotivate. Kalau macam saya kan, trade banyak yang rugi, banyak rugi. Memang tak syok lah, walaupun 1-2 tu menang tapau habis kita punya kerugian. Tapi saya tak suka yang tu. Sebab saya pernah try satu robot ataupun algo trading lah. Okay, dia ada komputer yang kita kena beli, lepas tu dia ada install, dia link dengan kita punya account semua kan. So saya try dia punya bukan live. Saya try dia punya simulation tu Dia dah cerita lah strategi dia macam-macam ni, macam tu, macam ni. Saya pun cuba dia okey dari segi success rate dia tu memang tinggi, tapi memang tinggilah, tapi masalahnya dia punya success rate untuk number of trades tu memang very low. 3 ke 4 saja yang jadi, tapi risk reward dia 1, risiko reward 3. Jadi kalau kita menang 3 tu kita dapat 9, lepas tu 6 lagi yang kita rugi tu, kita rugi 1 je. So 9 bits menang, 6 bits kita lose. Jadi kita menang 3-4 bit macam tu lah. Tapi banyak trade kita yang gagal. Tapi bila menang sekali, dia tapau semua kita punya kerugian tu. Dia ada strategi tu. So saya dah cuba-cuba beli robot tu 12,000. Lepas tu tak ngam lah, sampai sudah saya tak go live. Okay. Lepas tu saya lebih senang hati trade secara manual lah buat masa ni, sebab success rate dia tu agak tinggi dan saya selesa dengan cara. Okay. So saya lagi satu kena ingat, saya bukan nak paksa lah korang pakai strategi saya ke apa ke. Cuma tengok dulu lah benda ni jadi ke tak. Dia tak semua orang sesuai. Itu yang saya nak pesan lah. Okay.
Right. Oh ni Cik Asin kerja manufacturing tapi ada time juga. Okay, saya doakan Cik Asin sempat lah nak join sesi-sesi kita ni supaya tak miss out apa-apa lah. Dan saya tak pasti lagi recording ni macam mana. Kalau saya ada buat sesi tu nak bagi recording ke ataupun tak. Tu saya tak pasti lagi. Sebab kadang recording ni kena dia punya komitmen untuk record tu dengan komputer lah segala bagai kan. Saya punya laptop pun semua barang second hand je. Monitor second hand, laptop second hand. Jadi yang baru saya beli baru satunya handphone lah. Yang lain-lain semua beli second hand. Jadi saya tak pasti lagi. Tapi insyaAllah kalau ada recording saya boleh share lah. Alright. Ada soalan lagi tak? Oh, okay. InsyaAllah Cik Asyik. Terima kasih banyak. Okay, tapi wajib lah macam saya, bagi saya wajib untuk korang hantar at least report tu seminggu sekali lah. Kalau boleh hantar daily report ke apa ke, cakap okay beli yang ni, lepas tu cut loss kat sini kan. Nanti format saya bagilah. Dan korang kena key in client code jugalah maknanya kan, supaya saya boleh terus tengok dalam sistem kalau perlu. Okay. Alright, siapa yang bab komitmen untuk join meeting tu tak kritikal sangat lah, tapi saya pentingkan komitmen dari segi reporting tu. Okay. Kalau komitmen reporting tu tak buat juga, maknanya trade tak buat, saya tak nak itu terpaksa keluarkan daripada grup lah. Okay, at least kena ada trade. Sebab apa? Sebab kita nak fokus kepada pengalaman. Jadi pengalaman tu yang mahal tu tak ada siapa boleh beli. Korang boleh beli ke pengalaman? Boleh beli ke pengalaman untuk kayuh basikal jadi pengayuh basikal terlaju di dunia? Boleh beli tak pengalaman tu? Boleh beli tak pengalaman jadi atlet angkat berat nombor 1 di dunia? Tak boleh. Benda tu memang tak boleh beli. So nak tak nak memang kena go through training, go through kelas, go through latihan. Boleh macam tu. Barulah kita boleh dapat. Okay, sebab ni pengalaman lah. Dia skill. Macam saya buat benda ni sebenarnya saya spend masa 2 tahun. Sebelum nampak hasil lah sebenarnya. Saya spend 2 tahun. Jadi 2 tahun tu ada rugi, ada untung. 2014 kan. Masa tu pun saya dah dekat-dekat nak kena buang kerja sebenarnya. Dekat nak kena buang kerja, lepas tu macam, tak boleh jadi ni. Saya ada income daripada kecil-kecil dengan saya ada income daripada rumah sewa kan. Tapi income semua tu tak cukup lagi untuk tampung. Bukan tak cukup tampung, dia tak sama lagi level dengan saya punya income gaji. So bila tak sama, bila saya dah nak kena terminate tu macam tak boleh jadi. Kalau income rumah sewa nak kena beli satu, lepas tu spend duit sewakan baru dapat 200 ke 300 kan. Nak kena ada macam 10 ke 20 macam tu baru boleh jalan lah orang kata kan. 10 20 tu baru benda tu boleh tampung ataupun comparable. Jadi saya pun masa tu tengah on the way pun nak beli sikit kan. Tapi benda tu slow. So saya explore ni lah 2014 tu saya explore trading dengan berbagai remiser lah, termasuk yang Akmal, termasuk siapa ni, CIMB. CIMB je yang saya kenal. Lepas tu saya pindah ke Zul, sebab Zul dia lebih fokus kepada mengajar dan dia memang dia trade. Zul Hilman branch manager M+ Masa Maju lah. Dan dia trade pun memang dia trade betul-betul, memang berhasil pun. Sebab saya pernah duduk semeja dengan dia dekat Masa Maju, hangout, lepas tu dia bagilah trading idea benda semua tu kan. Banyak yang jadi. Lepas tu saya cuba belajar dengan dia, lebih kurang dalam kat setahun juga lah kot. Lepas tu saya punya trade tu mula improve. Bila trade mula improve tu saya mula kumpul duit apa benda semua. 2017 tu dia invite, dia ajak lah macam why not jadi remiser kan. Dia kata kau trade dah okey tu gini semua okey kan. Saya pun ada dilema, ada masalah dengan bos lah masa tu kan. So macam okey lah, duit pun kita dah kumpul daripada trading masa tu, dapat banyak juga, setiap bulan dapat 20-30% dengan strategi yang saya guna tu lah. So dapatlah kumpul duit sikit. Lepas tu itulah saya pergi ambil exam, lulus, apply jadi remiser, lepas tu terus start gitu. Tapi benda ni bukan senang lah. Lepas pada tu saya belajar banyak lagi sebenarnya. Trading dah okey, dah start profitable apa semua tu. Tapi apa yang saya
tak lalu apa, tak expect lah, kita tak jangka kan, sebab benda ni macam saya cakap, benda latihan kan, skill kan. So bila kita berhenti kerja, kita punya emosi tak sama. Emosi tak sama maksudnya masa kerja saya berani trade dan berani lose duit, berani hilang duit. Selamba je. Okay, ni tak jadi, rugi 300, rugi 500 ribu, tak apa, cut. Sebab apa? Sebab kita boleh trade lagi. Tapi sebenarnya bukan tu. Sebenarnya I have nothing to lose. Kalau rugi duit ni sekalipun, gaji saya tetap ada. Masa kerja tu. Masa kerja. Jadi tu beza dia. Bila saya stop je kerja, berhenti kerja, trading okey lah. Tapi bila market goyang sikit ke apa kan, trade saya yang lose tu, saya dah takut nak cut loss. Ni bab emosi lah. Saya boleh cerita macam ni. Saya boleh kongsi pengalaman je. Tapi untuk rasa benda tu, kita je yang rasa. Jadi bila emosi kita terganggu, kita tak confident lah, kita rasa macam, cut loss ni rugi duit 300 ni. Macam mana lah? Lepas tu, tak apalah, dia naik kot. Kita dah ada pengalaman. Kita pernah tengok stok yang naik juga kan. So, peram lelas sekali rugi 300, rugi 600, rugi 800. Macam dah terlambat tu kita dah cut loss. Modal rugi dah banyak. Jadi, masa market tough tu, yang saya belajar banyak lah sebenarnya. Macam keadaan sekarang lah. Okay. So, bila keadaan yang bercelaru macam tu, last kali saya berjaya dapat macam daripada 20-30% sebulan, saya dapat lebih kurang dalam 9, 10, 11, 15%. So, bawah daripada saya punya benchmark. Sebab masa saya part time trade, saya dapat 30%. Masa tu market memang senang, memang best lah. 30% buat secara part time. Saya ingat kalau berhenti kerja, takkan tak dapat 50% kan. Okay, tak dapat 50%, takkan tak dapat. So, bila macam tu lah, bila kita rasa kita hebat kan, kita akan di-humble kan, kita akan diberi pengajaran lain pula lah. Jadi masa tu memang stres jugalah. Modal kecil, dapat 10% je memang tak cukup nak survive. Jadi Alhamdulillah rezeki saya ataupun tak tahulah macam mana kan, saya boleh plan untuk trade tu saya tak guna duit saving. So duit saving tu saya simpan dan guna tiap-tiap bulan. Maknanya saya withdraw lah. Withdraw tiap-tiap bulan, withdraw pada tu pakai sikit je duit modal. Jadi ini saya nak share lah sebab dia punya reality dia memang macam tu. Okay. So saya ambil duit tu sampai lebih kurang setahun jugalah saya survive dengan duit saving tu. Dan hujungnya memang saya dah faham, saya kata macam tak boleh dah ni nak dapat 30% sebulan. Tak realistik. So last kali bila saya punya ni cerita sedih sikit lah. Bila saya punya modal dah habis, bukan modal lah, saya punya saving dah habis, licin dah, ranak dah saya punya saving daripada trading tu. Walaupun trading dah bagus ni, saya terpaksa jual rumah lah. Okay, saya decide jual rumah. Lepas tu dapat ada modal sikit lah, dapat modal sikit tu. Daripada rumah tu saya dapat lebih kurang dalam 70,000 macam tu. Dan saya mula baru. Setiap mula baru dah tak ada dah mentaliti nak fikir nak dapat 30% sebulan ke apa ke, nak jadi hero ke, tak lah. Sebab dah diajar, dah dapat pengajaran yang mahal. Overconfidence tak membantu kita apa-apa pun. Okay, lebih baik kita jadi bodoh daripada kita rasa pandai. Jadi once saya dah dapat modal tu, saya pump balik masuk dalam stock market. Dan mulalah daripada situ tu saya dah tak ada expectation yang gila. Dapat 3% ke 5% ke 10% ke, sebab modal kita dah kalau capital kita dah besar sikit, kita boleh settle down with the less profit. Maknanya kalau 70,000 dapat 10% pun okey. Dapat lebih kurang dalam 7,000 ke 6,000 macam tu kan. So dah dapat yang macam tu saya mula maintain yang tu je. Mula maintain, kadang-kadang dapat banyak, kadang dapat kurang. Tapi pentingnya untuk kita ada modal besar ni, especially untuk buat full time trade. Sebab kita kena expect the unexpected. Jadi next time kalau ada antara kita nanti nak jadi full time trader kan, kena ingatlah benda ni. Ada lagi dinding yang kita tak nampak, dan kita akan langgar. Macam tu lah. Okay, so saya harap korang ada less ada kurang nak langgar-langgar dinding ni dengan saya bantu. Jadi saya tak nak bagi copy trading, sebab kalau copy trading korang tak belajar apa-apa sebenarnya. Okay, nak kena rasa langgar dinding dengan guided lah. Sebenarnya kalau buat mistake yang tak terlalu costly.
Alright. Okay, sorry. Ada soalan lagi tak? Kita ada 8 orang. Ada soalan tak? Okay. Siapa yang nak cakap tapi tak boleh nak mute ke? Tak ada kan? Okay, tengah baca komen ni. Oh, tak ada siapa komen. Azin Azalia. Okay. So, boleh tak saya nak korang typekan nama masing-masing dekat dalam komen ni. Typekan nama korang supaya saya boleh screenshot lah. Saya boleh screenshot dan saya nak tengok siapa yang masuk sebenarnya sesi hari. Okay, Cik Amir. Oh, Azam Azalia ni Afif. Okay. Siapa? Yasir. Okay. Fikri. Hafizuddin. Oh, Afdan. Okay. Okay, Fikri ada. Siapa lagi? Ni je? Ridwan Cik Kam, tak boleh nak type lah. Oh, Ridwan. Okay, Mas. Ridwan. Sebab saya nak screenshot je ni nama-nama ni. Nanti saya akan tengok balik. Oh, ni cukup ya satu screen. Okay lah. Alright. Kalau macam tu, last. Ada soalan? Soalan sebelum kita tutup. Okay. Kalau tak ada Kalau tak ada, korang ada nombor telefon saya. Jadi boleh private WhatsApp untuk benda-benda yang private lah. Okay, macam portfolio ke apa ke. Pasal account ke nak reset password ke apa kan. Tapi selain daripada tu, macam just nak tanya pasal stok ke apa ke, counter analysis, saya harap dapat post ke grup public lah. Okay. Dan lepas ni saya akan mula tapisan. Saya punya klien dan maybe saya akan ada minta lah portfolio ke ataupun nombor klien kod ke apa ke untuk pastikan korang ada duit tu. Okay, ingat tak semestinya trade duit tu, tapi nak kena ada. Sebab apa? Sebab nanti bila korang ready, korang boleh terus gunakan duit. Jadi kena faham lah. Jadi syarat utama tu bukanlah apa penting sangat sebenarnya 30,000 tu. Tapi saya nak tengok siapa yang berani commit. Okay. Itu saja guys daripada saya banyak. Daripada saya terima kasih banyak. Isnin ni start dah. Lebih kurang lah. Hari Isnin ni kita akan tengok dulu. Kalau saya ada bagi tahu meeting pukul 10 ke, siapa boleh join lah. Okay, Cik Hafizuddin, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Wah, insya-Allah saya cubalah kongsi. Okay. Okay. Saya doakan semualah, kita sama-sama doa buat semuanya hajat ke apa ke supaya program kita ni jadilah. Okay, supaya program kita jadi dan kita dapat banyak manfaat daripada kita punya program ni. Itu saja tujuan saya sebenarnya nak kongsi. Okay. Baik. Okay, sama-sama. Terima kasih banyak. Alright, itu sajalah. Okay, kita jumpa lagi insya-Allah hari Isnin. Dan saya akan mula tapis lah, maybe start next week kot. Okay. Alright, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih.